Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharahum fi tughyanihim ya'mahun. Dan dipalingkan hati mereka itu dan mata mereka itu, yakni penglihatan mereka, seperti barang yang tiada beriman mereka itu pada permulaan kalinya, dan kami tinggalkan mereka itu di dalam tughyan. Tughyan ni melampaui batas, kebinasaannya berulang-ulang, taraddudnya mereka itu, dalam keadaan ragu-ragu mereka itu. Allah Ta'ala memberi ancaman kepada orang yang tidak menjaga hatinya. Dan hendaklah kita ingat bahawa manusia ini boleh berpaling hatinya. Apabila sahaja Allah Ta'ala ingin memalingkan hati mereka, maka mereka duduk di dalam keadaan tughyan, melampaui batas, duduk dalam keadaan binasa, dan mereka akan kekal dalam keadaan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak hendaklah kita memandang kepada hati kita, supaya hati kita hendaklah dalam keadaan baik, dan juga jangan sampai Allah Ta'ala palingkan hati-hati kita. Ramai yang telah diceritakan bagaimana orang-orang yang soleh satu ketika dahulu tapi mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Ada orang yang melakukan amal ibadat daripada muda sampai ke tua, lalu terlintas di dalam hati, rasa-rasanya apa salah kalau aku buat maksiat sekali, nanti aku bertaubat balik. Lalu perjalanannya pergi untuk melakukan maksiat, tiba-tiba jatuh di tengah jalan, lalu mati dia. Maka dimasukkan ke dalam neraka kerana dia berniat untuk melakukan maksiat, dan dia berusaha berjalan untuk melakukan maksiat. Maka segala amal ibadat yang mereka lakukan selama ini habis, dan mati dalam keadaan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang boleh berbolak-balik. Hari ini kita baik, belum tentu akan datang. Hari ini kita melihat orang itu jahat, hatinya busuk, buruk, tapi belum tentu kadang-kadang dia lebih baik pada kita satu hari nanti. Maka hendaklah kamu takut Allah Ta'ala palingkan hati-hati manusia. Bila Allah Ta'ala palingkan hati manusia, orang yang dahulunya menjadi ahli ibadat bertukar menjadi ahli maksiat. Inilah yang kita takut. Lalu disuruh kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa husni ibadatik. Wahai Allah Ta'ala yang telah membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ya Allah, dan tetapkan pendirian kami di atas agama kamu dan atas ibadat kami yang baik. Jadi tidak kita hendaklah rasa takut. Maka dipalingkan hati mereka itu dan mata mereka itu. Mata ni adalah penglihatan mereka. Apabila Allah Ta'ala palingkan hati kita, apabila Allah Ta'ala palingkan hati seseorang yang dahulu dia melihat perkara itu buruk, perkara itu buruk, kerana ketika itu dia sudah melakukan amal ibadat. Tapi bila Allah Ta'ala palingkan hatinya, dan Allah Ta'ala akan palingkan penglihatannya. Yang dahulu dia tampak benda itu buruk, jadi baik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala palingkan hatinya. Bila sudah dipalingkan hatinya, lalu dipalingkan penglihatannya, sehingga kan Allah Ta'ala menjadikan ia tidak dapat membezakan yang mana satu yang baik, yang mana satu yang buruk. Kalau dahulu ketika hatinya betul-betul melakukan amal ibadat, dia dapat tahu benda ni baik, dan dia rasa dia dapat kenal benda ni baik, benda ni tak baik. Tapi bila Allah Ta'ala palingkan, seolah-olah dia menjadi orang yang buta, tak dapat melihat. Maka Allah Ta'ala palingkan mata hati, Allah Ta'ala palingkan hati, dan Allah Ta'ala palingkan penglihatan. Seperti barang yang tiada beriman mereka itu pada permulaan kalinya. Maka seperti mereka itu tidak beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala kekalkan dia dalam keadaan tughyan. Bila Allah Ta'ala palingkan
maka duduk dalam keadaan kebinasaan. Sebab tu kita minta pada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kau paling, la tuzigh qulubana, jangan kau cabut hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi hidayat kepada kami. Allah Ta'ala memberi hidayat kepada kita. Kita kena bersyukur kepada Allah dan memelihara hidayat tadi dengan melakukan amal ibadat. Tetapi kalau Allah Ta'ala paling setelah kita mendapat hidayat pada Allah, kalau Allah Ta'ala paling setelah kita mendapat hidayat, maka dia duduk dalam kekal dalam keadaan binasa. Dan paling sekali payah dah nak paling kedua. Sebab tu kita melihat kalau orang itu sudah jadi orang yang soleh, orang soleh, tiba-tiba dia bertukar menjadi orang yang taleh, orang yang buruk akhlaknya, orang yang buruk hatinya, orang yang jahat, ahli maksiat. Maka Allah Ta'ala akan kekal dia duduk dalam keadaan macam tu. Wal-iyazubillahi min zalik. Sebab tu belum tentu orang-orang yang buruk akhlaknya, yang hatinya kotor, kadang-kadang bila Allah Ta'ala paling, dia jadi baik. Jadi baik-baik betul sampai ke mati. Dan orang yang sudah soleh melakukan amal ibadat, melakukan ibadat, tiba-tiba jadi buruk akhlak dia, jadi buruk, maka dia akan kekal dalam keburukan dia. Wal-iyazubillahi min zalik. Kecuali dia benar-benar bertaubat, meminta ampun pada Allah. Tapi ghalibnya kalau dah jadi buruk akhlak, jadi buruk tu, duduk dalam kekal kebinasaan. Maka berulang-ulang taraddud mereka itu, taraddud di situ, ragu-ragu. Hidup mereka dalam keadaan ragu-ragu, keluh kesah, hidup dalam keadaan susah. Fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka Allah Ta'ala jadikan hidup dia hidup dalam keadaan yang sempit. Hidup dalam keadaan yang susah. Apabila Allah Ta'ala palingkan hati. Inilah yang menyebabkan orang-orang soleh takut. Kita jangan sangka dengan ibadat kita yang setara ini kita rasa aku tak akan jadi buruk, aku akan jadi macam ni semua, aku semakin baik. Kita kena minta pertolongan daripada Allah. Kita jangan sangka. Banyak cerita-cerita dahulu. Bal'an ibnu Ba'ura, orang yang cukup soleh, dan dia punya hebat. Allah Ta'ala beri dia dekat dia dengan Allah. Dia tak ada doa, dia sebut, dia minta, sebelum tangan dia turun sudah makbul. Sebelum tangan dia turun, maknanya ketika dia baca doa, sebelum tangan dia turun tu, daripada baca doa sudah dimakbulkan doa dia. Sudah dimakbulkan, nak memberitahu betapa dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sudah menjadi orang yang soleh, dan dihormati oleh orang-orang yang kelilingnya, termasuk zaman Nabi Musa kalau tak silap. Termasuk Nabi Musa apabila diberi harta yang banyak, mula-mula diberi harta, ditawarkan harta supaya mendoakan kepada Nabi Musa, dia tidak mau. Aku tidak mau mendoa kepada Nabi Musa, dia tidak mau. Kemudian ditawar lagi harta, dia tolak lagi. Kemudian orang memberi harta kepada isterinya, beri harta pada isterinya. Lalu isteri dia terima. Kemudian isteri dia nak lagi harta. Orang tu kata, kalau kamu nak harta, kamu pujuk suami kamu. Pujuk suami kamu supaya mendoakan Nabi Musa AS. Lalu akhir sekali isteri dia pujuk, dia berdoa. Bila dia berdoa akhir sekali, Allah Ta'ala makbulkan lagi doa dia. Tetapi dia mendapat laknat daripada Allah. Dia mati dalam keadaan lidah dia terjelai. Wal-iyazubillahi min zalik. Kalau kita tengok ibadat Bal'an ini lebih hebat pada kita, jauh sekali. Tolong rapat-rapat sikit. Orang rapat-rapat rasa-rasa ni depan-depan ni dia penuh Maka demikianlah juga yang berlaku kepada Bausisa. Bausisa seorang yang soleh, dan merupakan peringkat kewalian. Bausisa ni peringkat wali dah. Maknanya ibadat yang begitu hebat, sehingga kan dia punya maqam dia, kita kata peringkat wali Allah dah. Peringkat wali Allah. Sebab tu kata guru saya, kewalian ini belum tentu lagi, tetapi ghalibnya selamatlah. Orang awam belum tentu lagi, tapi kebanyakan orang awam yang tidak belajar, tidak mendekati ilmu, olehnya tak selamat. Kecuali dia belajar, dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Bausisa
seorang wali Allah dahulu, satu ketika dahulu, yang sampai maqam kepada wali Allah sehingga kamu mempunyai karamah yang hebat. Dalam kisahnya tidak ada cerita karamah Barsisa, hanya menceritakan karamah anak murid dia. Anak muridnya katanya boleh terbang di atas udara. Dan dia punya anak murid dia ribu, terlalu ramai, beribu-ribu. Dan dia adalah orang yang kuat ibadat. Dia boleh ibadat siang malam. Dan dia ini tidak ada seorang pun anak murid yang boleh melawan ibadat dia. Tak ada seorang boleh mengatasi ibadat dia. Kalau kita, tok guru tak boleh mengatasi anak murid, ibadat anak murid, dia jadi balik. Tapi zaman dulu, maknanya anak murid tak boleh nak mengatasi ibadat tok guru. Dan betapa banyak dia buat amal ibadat. Tiba-tiba datang syaitan pakai baju, pakai jubah, pakai jubah semua, menyerupai orang yang soleh, melakukan amal ibadat dan buat amal ibadat bersungguh-sungguh. Mengatasi dia, tidak tidur malam, siang malam bersisa ibadat, letih tidur juga. Tapi orang ni dia mari beribadat, dekat bersisa tidak tidur malam, tidak makan dan tidak minum. Sebab syaitan. Tidak makan, tidak minum, tapi menyerupai pakaian orang soleh. Pakai jubah, pakai serba, pakai angkat takbir, sembahyang. Sembahyang ni satu tipu daya. Sembahyang hebat. Bila tengok sembahyang hebat, dia rasa heran. Tanya tak jawab, sibuk beribadat. Akhir sekali dia pun tanya. Dia kata tidak ada setakat ini, tidak ada orang boleh mengatasi ibadat dia. Tapi aku tengok kamu mengatasi ibadat aku. Apakah amalan kamu yang menyebabkan kamu boleh ibadat, tak tidur malam, tak makan, tak minum? Tidak makan, tidak minum. Katanya kamu beribadat dalam keadaan kamu tidak pernah melakukan dosa besar. Tetapi aku beribadat dalam keadaan pernah melakukan dosa besar. Jadi oleh kerana aku pernah melakukan dosa besar, bila aku bertaubat, aku boleh beribadat bersungguh-sungguh kerana memikirkan kesalahan yang telah buat. Adapun kamu tak boleh menandingi aku sebab kamu tak pernah buat dosa besar. Jadi tak bersungguh-sungguh lah. Oh, Barsisa kata, iya sungguh. Dia fikir. Itulah tipu daya sebenarnya. Tipu daya. Dan dia beri, kalau kamu nak jadi macam dia, kamu kena buat dosa besar dulu. Tapi dengan syarat, lepas buat dosa besar, taubat, dan kamu akan rasalah betapa nikmatnya beribadat. Lebih lagi kamu dapat beribadat sebelum daripada ni. Barsisa percaya. Barsisa percaya. Lalu dicadangkan supaya melakukan dosa besar. Dia cadang 3 perkara. Sama ada kamu bunuh orang, sama ada kamu minum arak, sama ada kamu berzina. 3. Pilih antara satu. Pilih antara satu. Barsisa dah fikir. Kalau aku minum arak, berat sangat. Berat sangat kalau minum arak. Dia berkaitan dengan orang lain. Fikir yang kedua, berzina, rasa berat juga, berkaitan dengan orang lain. Memang tidak tergamak rasanya. Kalau minum arak, aku seorang je, tak terlibat dengan orang lain. Dah fikir-fikir, baik ambil pilihan minum arak. Lalu katanya, kalau kamu nak pergi minum arak, kamu pergi di satu tempat di sana. Tempat sekian-sekian, kamu pergi. Di sana ada seorang pelayan wanita, dan kamu mintalah arak di sana. Dia pun pergilah dengan harapan lepas dia buat dosa ini, dia nak bertaubat dan dia akan buat ibadat bersungguh-sungguh. Dia pun pergi. Bila dia pergi, jumpa dekat satu kedai, memang ada seorang pelayan wanita yang cantik. Lalu dia pun minum arak. Bila dia minum arak, kemudian dia berzina. Dia bunuh orang tu. Jadi 3 dosa dia buat. 3 dosa. Apabila dia membunuh tadi, akhir sekali dia pun lari. Bila dia lari, setan pula mengumpul orang biasa, kabur. Suruh tangkap dia. Tangkaplah dia. Bila ditangkap, lalu diikat. Bila diikat, maka setan pun mari pakai jubah biasa dulu. Dia kata, tolonglah saya. Saya telah melakukan kesalahan. Buat 3. Dia marah. Dia pun beritahu. Dia kata, ada satu cara aku boleh tolong kamu. Kenapa cara dia? Cara dia, mu kena sujud pada aku, baru aku tolong.
Masa ketika itu dia kena ikat, tangan dia kena ikat. Bila tangan kena ikat, macam mana aku nak sujud sedangkan tangan aku ini terikat? Kamu kosatkan di dalam hati, baru aku sujud pada kamu. Ketika dia kosak di dalam hati, dia sujud kepada pada syaitan tadi, lalu dicabut nyawanya, mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Ini orang yang ahli ibadat dah. Sebab tu kita ni bukan ahli ibadat. Ahli ibadat, sikit pun kita tak rasa takut ibadat kita, hati kita rasa biasa je. Kita baca kisah Basisah ni, orang yang sudah ahli ibadat, dia sampai kepada karamah, bukan pada diri dia, bahkan kepada anak murid dia pun dapat karamah, tapi mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena ingat, jaga ilmu yang banyak belum tentu lagi kita dapat sampai kepada Allah. Ibadat yang banyak pun belum tentu lagi. Apakah yang selamat? Yang selamat hati. Hati yang betul-betul ikhlas kepada Allah, itulah yang selamat. Maka dia kata, kerana mana inilah, hai laki-laki, ataupun hai kita semua, takut segala hamba Allah yang khawas. Takut segala hamba-hamba Allah yang khawas. Khawas ini orang yang dekat dengan Allah. Manusia ni ada 4 golongan. Satu dipanggil golongan awam. Golongan awam ni golongan macam kita semualah. Golongan awam, golongan hak tidak tahu apa-apa, hak banyak jahil, itu golongan awam. Yang kedua golongan salik, si alik langkah salik. Salik ni orang yang berjalan pada Allah. Orang yang berjalan pada Allah, baru nak berzikir pada Allah, baru nak mendekatkan diri pada Allah, itu golongan salik. Kita kalau kita masuk pekat nak berzikir pada Allah, nak mendekatkan diri pada Allah, nak menyucikan hati pada Allah, itu salik. Masuk pekat salik pun tak apa dah, alhamdulillah. Khawas. Orang khawas, orang istimewa. Orang yang hatinya hidup kepada Allah. Yang keempat dia panggil khawasul khawas. 2 kali khawas. Khawas al-khawas. 2 kali khawas. Sangat-sangat istimewa. Beza dia orang awam. Orang awam ni kalau dia tengok bukit betul-betul bukit lah. Tengok bukit semata-mata bukit. Ini orang apa? Orang awam. Orang salik, dia tengok bukit, dia pun kata Allah yang menjadikan bukit. Ada juga Allah. Mari juga. Jadi kita tengok kita sama ni kalau kata tengok benda-benda mari dah. Kadang-kadang tak mari. Tengok apa-apa tak mari. Tengok bukit-bukit, tengok gunung-gunung, tengok apa-apa. Tapi orang yang sudah salih, bila dia tengok bukit, lama-lama dia mari juga. Allah Ta'ala, kuasa Allah. Tapi tak masuk dalam hati, hanya mari akal saja. Kuasa Allah Ta'ala. Orang yang khawas, dia tengok bukit, dia nampak Allah. Dia nampak kudratnya Allah, hebatnya Allah, kerana menjadikan bukit. Dia balik situ. Allah dulu. Orang khawasul khawas, dia nampak Allah, tak fikir langsung bukit, tak nampak bukit. Sebagaimana orang awam yang melihat bukit tak nampak Allah. Ini orang khawasul khawas. Orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi pada Allah. Kita ni orang khawas tak? Rasa-rasa. Orang khawas tak kita? Jauh lagi tak orang khawas. Orang awam rasa kita salib siapa kedok salib. Salib ni orang yang berjalan pada Allah. Orang salib ni orang dah mula melalui jalan zikir dah. Dia sudah berzikir, dia sudah ingat pada Allah. Malam-malam dia dah fikir dah mula dah fikir dosa, itu baru orang salib. Kalau kita belajar tak ada fikir dosa, balik kuliah, balik kuliah, balik ada masa kursus hatahir dil pagahi. Tengok ini ustaz, kemudian duduk apa-apa saja, tak ada fikir dah tu. Kita awam lagi. Kita lah golongan awam lagi. Jadi nak beritahu orang yang pekat khawasul khawas, yang dia sudah melihat Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala dah, nampak bukit Allah Ta'ala dah sudah memikir tentang Allah Ta'ala dah. Ini adalah orang yang khawas. Maka dia kata takut, hai laki-laki,
takut segala hamba Allah yang khawas. Hamba Allah Ta'ala yang sampai kepada peringkat khawas, dia sudah rasa takut pada Allah Ta'ala atas hati mereka itu. Dan orang khawas inilah dia takut sangat, hati dia berbalik-balik. Kita tak takut, tak takut hati balik sebab kita tinggi dia orang khawas. Orang yang khawas ini dia sangat takut. Yang banyak sangat orang-orang menangis itu kerana takut hatinya dibalik-balik oleh Allah. Walaupun dia sudah ibadat banyak, dia takut hatinya dibalik-balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang-orang yang macam ni dia takut kepada pujian, dia takut. Dia suka melakukan ibadat dalam keadaan biar orang tidak tahu dia ahli ibadat. Dia selalu orang yang macam ni dah banyak dah uzlah dah tambah dah. Kerana takut hatinya menjadi rosak. Orang yang macam ni sudah banyak tafakur, banyak berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak tafakur, khawas, orang yang banyak uzlah dan banyak beribadat pada Allah dalam keadaan menangis sama, dia dalam keadaan sentiasa takut hatinya dibalik-balik oleh Allah. Hatinya dibalik-balik oleh Allah Ta'ala. Dan menangis mereka atasnya, dan mereka menangis mengenangkan takut hatinya dibalik-balik oleh Allah Ta'ala. Inilah yang ditakuti. Sebab itu dia sebut orang yang betul-betul dekat dengan Allah adalah orang yang takut pada Allah. Jangan kita gaduh ilmu banyak. Kalau dapat ilmu banyak lagi baik. Tapi yang kita nak, kalau kita dapat ilmu menyebabkan kita rasa takut kepada Allah, itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kita tak pandai baca kitab sebagai contoh. Bagi kita apa-apa tak boleh nak baca. Tak pandai. Mengaji je, orang suruh tafsir tak tahu, apa makna pun kita tak tahu, kita baca. Tapi kita rasa takut nak buat maksiat, takut pada Allah, hati ingat sama ke akhirat, maka kita adalah orang yang mendapat manfaat. Kita adalah orang yang baik. Kita adalah orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat. Hati kita sudah bercahaya apabila kita merasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata di sini maka mereka itu dalam keadaan menangis, mereka itu atasnya sentiasa menangis kepada Allah, mengenalkan dosa dan takut hatinya dibalik-balikkan oleh Allah. Hari ini baik, belum tentu esok jadi baik kok, belum tentu. Dan ramai banyak berlaku, ada orang-orang yang baik tiba-tiba mati dalam keadaan buruk. Saya dibaca satu kisah orang dalam satu majalah lah, Allahu a'lam benar ke tak benar, mengenai seorang pemuda. Dia ini di kampung asalnya dia orang baik, dia selalu menjadi imam di kampung. Dan dia adalah orang yang selalu pergi ke surau. Surau masjid jenis orang yang belajar lah, orang kampung dan orang kampung puji dia kehidupan dia. Jadi oleh kerana hidup dia susah, lalu dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kampung dia, pergi keluar, pergi ke bandar yang lebih besar, dan untuk mencari kehidupan di sana. Lalu pun dia tinggalkan mak dia, dia pun pergi bekerja. Bila dia bekerja di satu tempat, dia bekerja kilang, di sebuah kilang di sana, di satu bandar tersebut. Kemudian dia pun sama-sama dengan kawan-kawan dia. Yang satu kerja sewa rumah, lalu duduk sebuah rumah. Kawan-kawan dia ni memanggil dia ustaz, orang yang baik lah maknanya. Dia selalu baca Quran dan dapat gaji, masuk duit ke mak dia. Maknanya. Tetapi dia kawan-kawan yang serumah dia tidak sembahyang. Tidak sembahyang. Kemudian suka melakukan perkara maksiat. Jadi satu hari bila dia tengok kawan dia ajak, dia asal dia tidak mahu. Tapi bila dah lama-lama ajak, berasa kat teringin dalam hati. Manusia kalau setara mana kadang-kadang dia mari juga. Lalu dia pun sampai ke dekat, dia boleh tahan lagi, tambah lagi. Kadang-kadang dia katakan ada kawan dia bawa orang puan dekat rumah saya bodoh, dia lari duk ibadat lagi dalam bilik. Sehingga kan satu ketika kawan-kawan dia nak pergi ke Thailand. Pergi ke Thailand di satu tempat. Jadi akhir-akhir dia ajak. Jadi bila dia ajak, asalnya dia tambah juga, tapi kawan dia ajak. Kalau kamu tambah ikut aku, pergi beli barang-barang tak apa, di sana murah.
Jadi dia pun nak pergi. Bila nak pergi, kawan dia ni pergi tempat yang tidak patut disebut lah. Pergi tempat gitu. Jadi ajak dia pun pergi. Bila kawan dia cari orang puas, dia pun cari juga orang puas. Cari juga. Jadi dah akhir sekali dia takdirkan dalam kisah itu dia berzina dan dia mati ketika berzina. Mati ketika itu. Dalam keadaan dia dengan seorang puan dan tidak berpakaian, mati dalam keadaan macam tu. Kawan dia yang tu insaf lah ke, dia mati dalam keadaan macam tu. Waliyazubillahi min zalik. Ini kisah yang saya baca, wallahu alam benar ke tidak benar. Kalau tidak benar, moga-moga mendapat pengajaran kepada kita. Dan perkara ini tidak mustahil boleh berlaku. Sebab itu jaga kawan-kawan semua. Ni yang ditakuti. Sebab itu kita jangan merasa diri kita baik. Jangan merasa kita ni ahli ibadah dah, kita dah bagus dah selamat dah, kita dah belajar dah, kita sudah berzikir dah, kita sudah membaca kitab dah. Jangan lagi. Kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Iman kita kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata di sini, menangis mereka itu atasnya dan memalingkan pertolong mereka itu kepadanya. Minta Allah Ta'ala beri pertolongan pada dia. Maknanya minta Allah Ta'ala berikan pertolongan kepadanya. Daripada tak beri, paling kepada beri. Supaya Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kita. Sebab tu kalau guru saya kata, banyakkan mengingati kalimah la hawla wa la quwwata illa billah hil aliyil azim. La hawla ni apa makna? Maknanya, ya Allah, aku tidak mampu berpaling daripada maksiat. Hawla ni maknanya paling asalnya. Tapi kita boleh juga terjemah tak ada daya. Tak ada daya nak tinggalkan maksiat. Kita tak ada daya nak tinggal maksiat. Kita jangan kata kita sudah semayang boleh tinggal maksiat. Maksiat ni banyak bentuk. Orang-orang soleh dia takut maksiat hati. Walaupun kita rasa kita sudah semayang, tapi maksiat boleh tak lari lagi. Kita tak ambil hak orang, kita tak kata ke orang, ni hati kita. Kita rasa kita baik pada orang tu sudah maksiat. Cuba orang puji kita sekali. Orang puji kita sekali, kita dah rasa lain dah. Itu sudah maksiat. Mungkin maksiat yang besar-besar kita boleh tinggal. Nak kata berzina tidak, minum arak tidak, bunuh orang tidak, berjudi tidak. Kita boleh tinggal, tapi maksiat yang dalam hati ada. Maka katanya la haula wala tu tiada daya, tiada palingan. Kita tidak mampu berpaling daripada maksiat. Tidak mampu berpaling. Al-Imam Syafi'i dalam munajat dia berkabur malam-malam, betapa jahatnya aku, betapa banyak dosanya aku. Tu Imam Syafi'i, orang yang ahli ibadat, selalu mengadu pada Allah, beritahu pada Allah, aku ini banyak dosa ya Allah, banyaknya dosa aku, tak tergamuk nak jumpa Allah. Banyak dosa kepada Allah. Kita je tak berasa banyak dosa. Itu jadi masalah kita. Lalu katanya, la haula ni kamu tiada palingan nak buat maksiat. Tak boleh nak paling kita. Ramai orang yang buat ibadat tapi masih lagi mengekalkan maksiat. Walaupun ibadat masih buat, kadang-kadang semakin buat ibadat maksiat buat. Tidak dapat mencegah ibadat tadi, tidak dapat mencegah dirinya daripada melakukan maksiat. Lalu orang-orang soleh dahulu dia menangis dan dia minta tolong, ya Allah tolong aku ya Allah, aku tidak mampu. Sebab tu kita kena banyak munajat pada Allah. Kena banyak munajat pada Allah. Kena banyak ingat kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak supaya hati kita ni sentiasa hati kita ini sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Jalan nak selamat. Syekh jumpa dengan saya, yang saya bawa malam tu, Syekh Mahmud tu, dia beritahu kepada kita, dia kata jalan selamat Ustaz, jalan selawat Nabi lah kita banyak-banyak. Supaya kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala, selawat, dia kata selawat. Sehingga kan dia kata kalau kamu tidak ada jumpa guru yang benar-benar, contohnya nak cari guru mursyid tak jumpa, nak cari guru yang benar-benar memimpin hati. Memimpin ilmu banyak, daripada tak tahu kepada tahu, tapi memimpin hati itu jarang ada. Daripada perangai yang buruk kepada baik. Kadang-kadang kita belajar pun akhlak tak berubah pun, hanya dapat pengetahuan, dapat ilmu je. Jadi kita nak cari guru yang dapat memimpin hati. Kadang-kadang kalau kita tak jumpa pun, kata Syekh Mahmud tu, kata kalau tak jumpa berbanyak selawat lah. Banyak selawat. Dan selawat itu boleh menggantikan guru. Boleh menggantikan guru. Tapi jangan selawat tak belajar, tak boleh juga.
Sebab kita tak akhir zaman ini mencari guru yang benar-benar soleh, yang mencari guru yang benar-benar dapat mendidik hati kita ini payah nak cari. Sebab tu guru ni kita kena faham dia ada 4. Dia akan berlaku perubahan pada 4 kalau guru yang benar. Guru itu guru yang baik. Sabang ada yang berlaku perubahan pada akal, ilmu kita. Daripada tak ada ilmu, kita belajar ni ada ilmu satu. Ni banyak guru. Guru mana-mana pun boleh. Yang kedua, dia berubah dari segi ibadat. Kalau dahulu kok kita semayang lewat, bila belajar ni jadi semayang awak. Kalau dahulu kita semayang bebek kurang, kita belajar ni kita jadi semayang berjemaah, kita jaga sama. Ini menunjukkan bahawa guru itu telah mengubah ibadat dia. Kalau boleh mengubah ibadat. Yang ketiga, mengubah akhlak. Kalau dahulu kok kita cakap kasar, cakap keras gitu, ataupun dahulu pun kita ni selalu buat perkara-perkara tak molek, hari ni dah berubah dah. Dah jadi dah baik, itu berubah. Dia panggil apa? Berubah akhlak. Biasanya 3 ni. Yang masuk yang keempat ni berubah rohani. Rohani ni maknanya kita jadi duduk dengan dia ni jadi takut ke Allah, dia panggil. Takut pada Allah, dah malam-malam dah menangis pada Allah. Itu dia panggil berubah. Ini guru yang kalau jumpa guru macam ni jangan tinggal. Takut tinggal kamu tak jumpa dah guru yang lain. Apabila Allah Ta'ala memberi guru kepada kamu yang dapat mengelokkan kamu. Jadi kalau kita tak jumpa, nak cari mana guru macam tu? Rasanya kita rasa tak jumpa. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Bila kita banyakkan selawat, maka hati kita ni insya-Allah Allah Ta'ala akan pelihara kita. Baik, kita tengok firman Allah Ta'ala pada mensifatkan mereka itu. Siapa mereka? Wal yabku qalil wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Mereka itu ketawa sedikit, menangis banyak. Ini orang khawas, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak tahu kita dekat dengan Allah Ta'ala, kita tengok kita banyak menangis ke kita banyak ketawa. Orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, dia banyak menangis. Semakin dia beribadat pada Allah, dia semakin takut kepada Allah Ta'ala. Menangis dia, bimbang. Dan orang-orang yang jauh dengan Allah Ta'ala ni, dia kurang menangis. Kadang-kadang tak menangis pun. Bila tunggu menangis, tunggu orang curi masuk dalam rumah baru menangis. Maknanya baru menangis. Kehilangan harta benda ini, kita rasa cukup berharga. Sudah rasa kehilangan, rasa kerugian. Tetapi kehilangan ilmu, iman, amal pada diri kita, kita rasa tidak apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Kita semayang lewat, biasa saja. Kita tak pergi kuliah agama, biasa saja. Kita tak berzikir, biasa saja. Tidak merasa satu kerugian. Tetapi kalau kita hilang harta benda, rasa kerugian. Masa itulah kita sedih, masa itulah kita menangis dan sebagainya. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, yang dikatakan kamu ini ketawa biar sedikit, menangis biar banyak. Menangis takut iman, takut hati kita dibalik-balikkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mensifatkan golongan khawas. Mereka itu khawas. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Wal absar. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Maka takut segala mereka itu. Mereka itu takut akan satu hari yang berbalik di dalamnya hati. Yang Allah Ta'ala balikkan hati mereka. Dia takut. Dan mata dan juga mata hati dan juga mata, hati dan penglihatan. Maka itulah yang kita takutkan. Kita takut sebelum kita mati dibalikkan. Yang kedua, kita takut masa nak mati. Masa nak mati. Bila kita bangkit, yang ketiga kita bangkit, ingatkan kita comel dah. Balik depan Allah tak comel. Walaupun kita zahir dah buat amal ibadat, fikir comel dah. Sehingga kan diceritakan di dalam hadis kan, orang yang berjihad pada jalan Allah, Allah Ta'ala tanya, muak kenapa? Kata orang tu, aku berjihad pada jalan Allah. Nak tengok ni darah-darah di tubuh aku ni, aku berjihad. Allah Ta'ala kata, kazabta, dusta. Kamu berjihad kerana apa? Kerana hati ghanimah, kerana pujian, kerana pangkat dan sebagainya. Masuk neraka. Mari orang kaya pula panggil, aku beri kamu harta, mau buat apa? Saya infak fisabilillah banyak-banyak. Allah Ta'ala kata, kazabta, dusta. Kamu infak supaya orang kata kamu dermawan. Dah tengok cek besar ni akak. Maknanya pihak panggil TV wartawan masuk tuan khabar. Maknanya maka dusta, kata Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang alim. Orang alim kena.
orang alim, lalu dia angkat orang alim. Dia angkat orang alim, lalu ditanya, aku bagimu ilmu, buat apa banyak-banyak ilmu? Oh, dia kata aku mengajar, aku tu. Allah Ta'ala kata, tidak, kamu mencari pujian orang ramai. Kamu mencari kemasyhuran, maka akhir sekali dicampurkan ke dalam api neraka. Itulah yang kita takutnya. Maka Allah Ta'ala boleh balikkan hati. Walaupun kadang-kadang kita buat benda baik dah, kita infak ni baik dah, kita memang nak tolong orang susah, memang kita nak tolong, tapi apabila kita infak dibalik hati, dia kerana nak suruh orang pujilah, kerana nak tu. Begitu juga kita ibadat, bangun sembahyang malam, alhamdulillah, kita berpuasa, alhamdulillah. Tapi kalau orang tak tahu, dah sedap cerita juga ke orang. Cerita juga malam tadi tak banyak ni, main tahajud 8 rakaat je. 8 rakaat saja tu. Campur dengan witir 3 sebelah, itu paling kurang, biasa banyak lagi. Akhir sekali hati dibalik oleh Allah Ta'ala. Jadi inilah yang kita takut. Maka dia kata, telah menjadikan kami dan kamu Allah Ta'ala daripada orang yang mengambil iktibar. Maknanya moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mengambil iktibar daripada apa yang Allah Ta'ala firmankan. Dan juga ibrah ini pengajaran. Maknanya semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mengambil pengajaran. Sebab itu disuruh kita menyampaikan tazkirah, menyampaikan peringatan, dan kita hendaklah mendengar peringatan. Dan Allah Ta'ala berfirman, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu memberi tazkirah, memberi peringatan, dan hendaklah kita mengambil peringatan. Dan sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau beriman kepada Allah, saya akan mendapat peringatannya. Maka dia kata dengan ibrah lagi yang duka cita. Lagi yang duka cita dengan apa tu? Menyungguhkan tempat ketakutan. Selalu dia kata, moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang dapat pengajaran dan hati sentiasa merasa takut kepada Allah, sehingga kita bersungguh-sungguh takwa. Menyungguh-nyungguh ketakutan, yakni sungguh-sungguh menambahkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Jadi moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dan moga-moga kita ni dipelihara hatinya. Jadi macam mana kita nak pelihara hati ni? Pelihara hati, yang pertama mesti kita kena mencari guru yang benar-benar dapat memberi kebaikan kepada kita. Yang pertama mesti kena ada guru. Dia panggil guru ni guru mursyid biasanya. Mesti dia kata dia cari guru. Saya pun mencari juga guru. Jadi kita mencari guru. Supaya jadi guru ni, kalau kita belajar ni, kita nak begini kalau boleh. Bila kita belajar, kalau boleh biarlah dalam keadaan hati kita yang lalai jadi ingat Allah. Hati kita yang lalai jadi ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita jumpa guru macam tu, alhamdulillah, biar bersama dengan guru. Kemudian biar jadi berubah amal ibadat kita. Biar merasa takut kepada Allah. Maka mesti nak jaga hati, mesti kena ada guru. Macam budak-budak, kita lepas budak-budak, mesti kena ada penjaga. Tak ada je liar. Hati kita ni liar sebenarnya. Tapi kita tidak ada yang menjaga hati kita. Guru ni kalau dia betul-betul soleh, dia boleh jaga hati kita. Ataupun dengan hati kata, bila kita ada dengan dia, hati kita jadi tidak liar. Bila kita duduk dengan dia, kita pun mari ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata, kalau kamu berkawan dengan seorang tu, nak tahu seorang itu manfaat kepada kamu apabila dia bercakap menambah ilmu. Bila dia bercakap menambah ilmu. Kemudian apabila dia bersama dengan kamu, mengingatkan kamu kepada akhirat. Duduk sama dia, mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi nak beritahu, ini di antaranya mesti kena ada guru. Kalau tidak, hati kita duduk liar. Duduk liar. Liar dengan sifat hasadnya, dengan sifat ujubnya, riak dan sebagainya. Tapi bila ada guru, guru akan sama. Begitu juga seperti budak-budak, kalau ada orang jaga dia, budak akan tak lari. Dia akan ikut penjaga dia. Kalau penjaga dia lari, lalulah budak lari, penjaga tu akan jaga. Syekh Abdul Qadir Jalani, anak murid dia ada lari seorang masa tu. Dia beritahu, kata, aku nak cari anak murid aku ni. Cari sehingga kan jumpa anak murid dia nak lari tak boleh. Lalu dia menasihat-nasihat, duduk balik dalam tu, hinggalah hatinya terdidik.
Dengan sebab dia bersama dengan guru. Kita kalau tidak ada guru, habis kita. Kalau tidak ada guru, maknanya, ataupun kita sudah ada guru, tapi guru itu tidak dapat memimpin hati kita, ataupun kita tidak taat kepada dia, akhir kali kita jadi rosak. Jadi nak buat macam mana supaya kita ini duduk dalam keadaan orang yang mendapat lindungan Allah dan hati kita dijaga. Kita jaga, mesti kena ada guru. Kalau tak ada guru, kata Syekh tadi, selawatkan kepada Nabi SAW banyak-banyak. Ini penting. Yang kedua, kena ada amalan rohani, kena ada zikir. Kena ada zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir inilah ibarat pagar. Okey, baik, kita ada kambing, tapi kambing kita, kalau kita tidak ada orang jaga, ada kambing yang ada orang jaga. Mana pagar tak ada orang jaga, jadi kambing lagi pun orang tuan dia pun panggil, ataupun elok-elok kambing. Jadi kambing tadi tak selamat, tak lagi kambing tadi, sebab ada orang jaga. Tapi sekarang ini kita ada kambing, kita nak cari orang jaga tak ada. Maka kita buat apa? Kita buat pagar. Bila kita buat pagar, supaya kambing tu tak lari. Jadi sebab itu kita kena ada pagar hati kita, supaya hati kita tidak lalai, hati kita tidak lari. Maka hendaklah ada zikir, banyakkan berzikir. Berzikir supaya hati kita tidak lalai. Yang ketiga, kena ada bersubah dengan orang-orang yang baik. Apa makna suhbah? Suhbah ni bersahabat, berbaik-baik dengan orang yang baik. Kalau kita belajar agama, tapi kita belajar, lepas tu kita kawan dengan orang-orang yang tidak semaya, yang buruk akhlaknya, dia akan masuk. Kata guru saya ni, kita duduk dengan orang ni akan masuk dua. Sama ada orang itu ada cahaya ataupun orang itu ada zulmat. Dua tu je. Baik orang alim, baik orang jahil. Kalau orang alim itu ada zulmat, ilmu yang dia sampaikan itu zulmat juga, bukan ilmu yang disampaikan itu cahaya. Tapi kalau kita ini, kita berkawan dengan orang yang zulmat. Zulmat ni gelap, kegelapan. Nur tu cahaya. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang ada kegelapan, kita duduk dengan dia, jadi gelap. Kata saya, Yusuf Al-Hasani ni kata, apabila seorang itu berkawan dengan orang yang jahat, maka orang yang jahat itu telah mencuri sesuatu yang berharga yang ada pada orang tadi. Mendapa yang berharga tu? Mendapa? Mencuri sesuatu yang berharga. Kalau kita berkawan dengan kawan kita, tiba-tiba kita percaya pada dia, kita cukup baik dengan dia, kita beri amanah dia ambil peti kita buat lagi. Kenapa kita rasa? Marah dia kata. Tetapi ketahuilah, kalau kamu berkawan dengan orang yang jahat, dia telah mencuri sesuatu yang lebih berharga. Apa dia? Akhlak yang baik. Kita ni, kalau kita seorang yang akhlak baik, kita ni jenis nak jaga sembahyang, kita nak pergi masjid surau, kita nak hormat orang tua dan sebagainya, kita berkawan dengan dia. Yang dahulu pergi masjid surau jadi tak pergi. Yang dahulu kita ni, dulu kita jaga jaga nak belajar ilmu agama, jadi tak belajar ilmu agama pun tak belajar. Yang dahulu kita hormat orang tua pun jadi tidak hormat orang tua. Kenapa jadi macam tu? Mana sifat kita yang baik dahulu dicuri oleh orang jahat ni? Dia telah mencuri sesuatu yang baik dalam keadaan kamu tidak menyadari. Maka nak jaga hati kita. Jadi hati kita ni, kalau kita berkawan dengan orang yang hati liar, maka liar lah kita, hati kita jadi liar. Hati kita menjadi liar. Jadi bila kita dah jadi orang yang baik, sudah mayang, kita dah jaga hati, tiba-tiba berkawan dengan orang yang buruk, liar juga hati kita. Boleh, di antara sebab orang yang boleh dibalik-balikkan hatinya adalah kerana dia berkawan dengan orang yang hati yang sudah yang sudah liar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga, nak tu hati kita ni supaya tidak dibalik-balik, hati kita tetap, mesti kena ada apa? Mesti kena ada zikir. Zikir. Kita pagar. Dan yang seterusnya, kita kena ada sahabat. Sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu, apabila kita salah, dia akan tegur kita. Dia akan beri nasihat kepada kita, dia akan tegur kepada kita, supaya kita ni dapat membetulkan kesalahan kita. Baik, dia kata di sini, yang diberi taufik membaikkan akan dia, maknanya Allah Ta'ala memberi taufik, pertolongan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik pertolongan daripada Allah. Tidak ada pertolongan yang paling baik pertolongan daripada Allah. Oleh itu, banyak minta doa dengan Allah. Minta doa. Apa masalah kita hari ini? Kita tidak istiqamah dalam melakukan ibadat. Minta doa, ya Allah, ya Tuhan aku, istiqamahkan aku dalam ibadat. Kita sekarang ini tidak mampu meninggalkan maksiat, minta doa, ya Allah, aku tidak mampu tinggalkan maksiat, tolonglah pelihara aku, jaga aku, pelihara aku. Mesti kena minta tolong dengan Allah. Hari ini manusia tidak mau minta pertolongan dengan Allah.
Kalau dia nak minta pertolongan dengan Allah pula melalui orang lain. Loh Ustaz, tolong minta dengan Allah, saya takut nak minta. Ibaratnya begitu. Jangan, kita ada Allah Ta'ala. Saya satu ketika, masa saya belajar tu, saya mengadu kepada guru saya mengenai masalah yang saya hadapi. Guru saya dengar apa yang saya cerita. Dia pun dengar. Lalu Tok Guru saya bertanya, siapakah Tuhan kamu? Dia kata Allah Ta'ala. Adakah kamu yakin bahawa kamu ada Allah? Allah. Kita yakin Allah Ta'ala ada. Kenapa kamu tidak mengadu kepada Allah? Ada kepada Allah. Lalu dia suruh saya balik. Dia kata minta mengadu kepada Allah. Dia tak akan tolong saya kalau saya tidak mengadu kepada Allah. Dia tidak mau mengatasi Allah katanya. Siapa saya nak tolong? Mengadu kepada Allah. Jadi dia suruh saya malam-malam sembahyang minta doa, ada doa pada Allah Taala. Lalu saya ikut kata dia. Lalu di situ saya sedar, betapa berdosanya aku. Dia selalu ada aku dengan Allah. Sedangkan kita ini Allah Ta'ala suruh minta tolong dengan dia. Ulama' pun dahulu dengan taufik Allah minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Hari ini kita kadang-kadang kita tak jadikan Allah Ta'ala itu tempat pertolongan kita. Sebab itu disebut Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Tak payah dah minta tolong orang lain dengan Allah. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Allahus samad. Allah Ta'ala tempat pergantungan, tempat minta tolong ada pada Allah. Jadi guru saya tak tolong pun. Dia tak beri nasihat pada saya pun. Tak ada kata apa-apa. Dia suruh saya balik. Minta tolong dengan Allah. Lepas buat semayang apa-apa, tanya dia, baru dia nak kapok. Baru dia beri nasihat pada kita. Jadi baru kita tahu, begitu guru saya mengajar tauhid kepada saya. Mengajar tauhid. Itulah yang sebenarnya ilmu. Ini hanya akal saja. Ini dalam kitab kita, ini akal saja. Jadi akhirnya dia kata di sini, maka dia kata yang diberi taufik bagi membaikkan dia. Siapa yang memberi taufik? Allah memberi taufik kebaikan dengan sebaik-baik tilik, sebaik-baik tilik bahwasanya ia Tuhan yang Arhamar Rahimin, yang memberi rahmat, memberi rahmat, mengasihan belas kepada hamba-hamba dia. Jadi tidak dapat kita kena minta ya Arhamar Rahimin, minta pada Allah Ta'ala yang kasihan belas kepada hamba dia, yang kasih kepada hamba dia. Jadi Allah Ta'ala ini dia kasih kepada hamba-Nya kalau hamba dia minta pada dia. Tapi kalau dia hamba itu meninggalkan dia akan tinggalkan. Allah Ta'ala ni dia kasih pada kita, kasih pada hamba dia lebih daripada kasih seorang ibu pada anak. Di hadapan saya kebanyakannya kaum ibu dapat menggambarkan betapa kasihnya kepada anak. Setahu saya lah, kalau anak dia derhaka pada dia, marah kata apa-apa ke dia, lawan dia apa-apa, tapi anak yang lawan dia ni kalau sakit mak dia dulu sekali kita tengok. Saya tengok ada sahabat saya tu, dia lawan mak dia. Lepas lawan mak dia, dia naik motor aksiden ke Malangan, masuk hospital serta-merta. Orang pertama melawat dia mak dia. Tak ada kawan-kawan dia yang nak ikut kawan dia, tak ada. Ini nak kabarnya kasih sayang ibu kepada anak. Tapi Allah Ta'ala kasih kepada kita, kasih kepada hamba-Nya lebih daripada ibu sayang pada anak. Hanya kita saja tidak minta doa pada Allah, tidak cuba mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Kita derhaka pada Allah Ta'ala, buat maksiat banyak-banyak. Sedangkan kita ni hamba, kena minta dengan Allah, kena dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika engkau kata bahawasanya pekerjaan hati ini sebenarnya sangat dicipta, maka khabarkan akan laku daripada makna yang membaikkannya. Hati ni memang sangat-sangat ingin baik hati, sangat-sangat nak jaga hati. Maknanya dia kata pekerjaan hati ini khabarkan akan laku makna yang membaikkan akan dia. Beritahu kepada aku macam mana cara nak membaikkan dia dan menegah akan dia daripada kebinasaan, dan macam mana cara nak tegah diri daripada binasanya dengan penyakit hati. Yang membinasakan dia adalah penyakit hati. Menapa binasa apa penyakit hati ni? Dia tak macam penyakit zahir. Penyakit zahir ni kadang-kadang kita tak boleh nak bangun kadang-kadang. Kadang-kadang sakit kepala itu penyakit zahir. Kadang-kadang penyakit zahir itu lebih baik. Dan memang penyakit zahir itu lebih baik. Kadang sakit kepala baru ingat Allah. Masa sakit kepala, sakit kepala tak sebut pun Allah. Kadang-kadang bila sakit-sakit itu zahir.
Ya, zahirnya kadang-kadang kita perlu mencari obat bila zahir. Kadang-kadang kita perlu mencari doktor. Kadang-kadang kita terpaksa duduk di pusat rawatan, terpaksa duduk dalam wad. Kalau kena bedah, terpaksa bedah. Kerana nak jaganya penyakit zahir. Penyakit zahir ini kadang-kadang tidak, dia akhirat Allah tak tanya masa atas dunia sakit apa? Kanser. Oh gitu. Atas muka dunia awak sakit apa? Saya kencing manis. Allah, saya sakit kanser, saya sakit migrain, saya sakit darah tinggi, saya sakit darah rendah. Saya sakit kencing manis, saya sakit kencing tahu. Ada gitu? Tak ada, Allah tak tanya. Kerana yang memberi kesan adalah penyakit dalaman. Orang ini hasad, orang ini riak. Disebut dalam hadis, atadruna minal muflis? Qalu la. Atadruna minal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Katanya Nabi kata, kamu tahu tak orang yang bankrupt, orang yang tidak ada harta, orang yang tidak ada apa-apa. Dia kata yang kami tahu orang yang muflis, orang yang bankrupt, orang yang tidak ada duit, yang tidak ada harta. Nabi kata bukan gitu. Muflis ni mayati yaumal qiyamah, orang yang datang dekat negeri akhirat dengan ibadat sembahyang, puasa, haji, zakat dan sebagainya, tetapi akhirnya ibadat itu telah diambil. Ibadat itu jadi kosong. Pergi jumpa Allah kosong, tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dan atas muka dunia, semayang tak tinggal, kuliah ilmu ada sama, nak tertidur tak tidur. Ada sama dia kata. Kalau tidur penuh sabar, kan takut tak ada pahala. Kalau tidur, duduk depan, duduk belakang, duduk tengah, ada sama dia kata. Mari sama dia kata. Tapi kenapa tidak ada pahala? Kerana penyakit hati. Penyakit hati ni. Sebab tu Nabi sebut at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi. Allah Ta'ala, Nabi tunjuk di dadanya, dengan arti kata di dalam hatinya. Taqwa duduk situ. Takwa kan duduk di pakaian. Oh, takwa ustaz ni pakai jubah sama gitu. Tak semestinya orang pakai serban, tidak semestinya takwa. Tidak semestinya takwa. Ya, takwa letaknya di dalam hati. Maka dia kata di sini macam mana cara kita nak membaikkan akan dia dan menegahkan akan dia daripada kebinasaan yang melintang akan dia, yang dihadapinya ataupun yang dilalui akan dia. Jika dibinasakan akannya, kalaulah dia dibinasakan, macam mana? Katanya, mudah-mudahan bahawa diberi taufik bagi kami dan akan kamu istihad di dalam mengerjakan yang demikian itu. Moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kamu bersungguh-sungguh, istihad ni bersungguh-sungguh dalam mengerjakan yang demikian itu. Mengerjakan itu iaitu menjaga hati. Kita ni kita hak dak sungguh ibadah, hati dak sungguh jaga. Kita bersungguh-sungguh nak semayang banyak. Malam ni kena semayang banyak. Malam ni kena semayang banyak, kena baca Quran banyak. Dia tanya pula, kamu berapa juzuk bulan Ramadan lah? Kata dah sekali. Hamba dah kata lagi. Hamba nak kata 2 kali tahun ni. Mana ada cara tu itu. Hati dalam kita ada cara. Kalau pergi Mekah dia tanya berapa kali buat umrah. Saya tiap-tiap hari, seminggu dah 7 kali. Saya seminggu kok 14 kali, satu hari 2 kali. Allah nak jawab malah. Saya dulu pergi Mekah kan tanya saya, ustaz berapa kali buat umrah? Malah jawab ada. Saya pun kata ada 3-4 kali, ada lah 5 kali. 5 kali je ustaz. Ya kamu ustaz nak 5 kali kata. 5 kali ke 4 kali kata saya tu. Saya pun senyap ikut pandang rumah. Lepas tu dia tanya, berapa? Ni kata 12 kali. Mana ada 14 kali. Banyak pada saya. Ya balah. Kita dah jaga hak zahir. Dah jaga dah zahir. Kata guru saya, dia kata tak kisahlah orang kata mu tak banyak ibadat, tak apa. Tak kisahlah orang kata mu ni jenis orang yang apa ni dak istiqamah, tak apa. Biar orang tengok mu tak beribadat pun tak apa. Tetapi yang paling penting jaga hati kita. Hati kita supaya sentiasa ingat pada Allah. Sebab tu ada orang tua zaman Nabi tu, Nabi kata dia ni ahli syurga, tapi tidak ada ibadat. Tidak ada ibadat. Lalu ditanya pada dia kata kerana hati. Dia kerana menjaga hati. Tapi jangan jaga hati tak ada ibadat langsung. Tak semayang dah. Jaga hati. Jaga hati dah, tak semayang jaga hati. Ada kata, ustaz tengok je saya tak pakai tudung, hati baik. Tengok je saya tak semayang tapi hati saya baik.
Luar kena jaga juga. Buah nangka ni kalau tambah bulat, bukuh dulu kat luar biar comel-comel. Baru dalam isi molek. Jadi tidak dapat tidak. Kita ni mesti kena jaga ibadat kita, kena jaga. Dalam jaga ibadat mesti kena menjaga hati. Dan setiap ibadat kita jaga, kita buat tu, jaga hati kita. Jaga hati kita supaya ingat dan banyakkan istighfar. Mari apa? Astagfirullah. Mari apa? Astagfirullah. Orang puji kita, astagfirullah. Ni baru kenal aku. Kalau orang puji baru kita tahu memang dah. Jadi akhir kali boleh masukkan amal ibadat kita. Baik, dia kata di sini, ketahui olehmu bahawasanya pencariannya. Maknanya pencarian ni, maknanya kita nak bahas, nak beritahu mengenai cara-cara kita nak jaga hati ni, maknanya tu sangat panjang bicaranya. Sangat panjang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka dia kata tiada menanggung kita ini. Mana kita ni tak ada nak bahas panjang-panjang mengenai nak menjaga hati. Hanya saya beritahu tadi, yang pertama mesti kena ada guru. Kalau tidak ada guru, mesti kena ada selawat atas Nabi. Sebab kata Syekh Mahmud yang datang di sini waktu itu, dia kata kalau tidak ada guru mursyid, sama ada kita cari dah tak jumpa. Cari dah ke tak cari lagi? Tak cari lagi, kena cari guru-guru mursyid. Duduk dalam majlis ilmu dia, tengok ada terkesan tak hati. Lepas tu rasa macam mana, ada berubah dah akhlak. Lepas pada tu tengok dia. Kalau kita duduk kena ada kesan akhlak dan sebagainya, itu boleh duduk dengan dia. Maka cari. Maka saya menyarankan cari. Bagi saya dah rasa anak murid lari ke apa, bukan dia nak cari anak murid. Itu tak mau cari anak murid, dia nak cari redha Allah. Allah Ta'ala redha kita 3 orang pun tak apa. Kalau Allah Ta'ala redha. Dan kalau Allah Ta'ala tak redha, kita ramai-ramai pun kita takut juga. Saya ingat guru saya pesan. Guru saya kata apa-apa lagi, dia kata, Ustaz, hak sesatkan orang siapa? Hak sesatkan orang. Orang ni sesatkan orang. Orang jahil dah sesat, tak ada orang nak ikut sama-sama dia. Maknanya orang jahil, hak sama-sama jahil, ada dia buka kitab. Dia duduk atas wakaf sama-sama jahil, nak buka kitab Ihya Ulumuddin. Karang Al-Imam Ghazali Minhajul Abidin. Ada. Siapa duk baca kitab? Bobok dia setiap medan belaka. Ada gitu? Tak ada. Tidak ada. Jadi orang alim. Saya kata pada guru saya bukan orang alim. Saya sekali-kali saya tidak mau mengaku saya orang alim. Dan saya tidak suka orang kata saya orang alim. Saya lebih suka orang kata saya orang awam. Dan ni dah baca ni tolong baca je. Macam pembaca berita tu orang alim juga. Tolong pembaca berita macam gitu. Apa bezanya? Hanya tu kalau dia mau pandai baca Jawi, boleh duduk di sini baca, tolong baca. Tidak ada masalah. Jadi nak beritahu, dia kata orang alim lah yang banyak menyesatkan orang. Kalau orang alim itu baik pun. Kalau orang alim itu sesat, habis sesat orang lain. Sebab tu oleh kerana kita takut keadaan macam tu, kita selalu memberi. Memberi ruang. Kalau nak belajar orang lain, belajar. Yang paling penting, carilah guru yang dapat mengubah hati. Kalau boleh, cari guru yang banyak menangis pada Allah. Sebab tu cari guru yang takut pada Allah. Jadi nak tahu mana cari guru takut pada Allah, tengok akhlak dia, tengok ibadat dia, tengok macam maknanya tengok orang ni guru dia bagus. Mencari. Baik, kita tengok. Maka dia kata di sini, perbicaraan dia balik mula tadi saya beritahu guru mursyid. Kalau ada guru mursyid, guru yang memimpin, kalau tidak ada, gantilah dengan selawat dulu. Di samping ganti dengan selawat, berdoa kepada Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala kurniakan guru yang dapat memimpin hati kita. Walaupun kita duduk di zaman akhir zaman ini pun, insya-Allah ada guru yang baik, ada guru yang soleh. Dan ingat, guru soleh tidak tetap pada pakaian. Kalau saya pakai baju jubah 2 lapis lagi, kalau boleh 3 lapis, banyaknya jubah 3 lapis. Kalau boleh saya tebalkan serban saya. Kalau boleh ada 2 warna, satu hijau, satu putih. Maknanya kalau boleh. Lepas tu dia serban ni biar 2, 3, 4. Belah ni tak apa, jeruk tekuk sendiri. Nak beritahu biar banyak sikit. Maknanya boleh pakai tokak sikit macam orang-orang alim dulu. Macam-macam boleh tunjuk. Lepas tu kita banyak dah depan ni. Maknanya tunjuk. Adakah itu menjamin orang itu alim? Belum lagi. Orang tu, adakah orang itu menjamin boleh mengubah hatinya? Belum lagi. Belum lagi. Baik, kita tengok. Maka dia kata di sini, banyak dia kata
tiada menanggung kitab ini, maknanya tidak ada dalam kitab ini. Maknanya tidak dibawa oleh kitab ini, dan sesungguhnya adalah ulama akhirat. Ulama ni ada dua, satu ulama satu ulama hasanah, ulama akhirat. Ulama akhirat, ciri-ciri dia yang pertama, dia tidak terpedaya dengan dunia. Kalau Syekh Mahmud mari semalam tu, dia kata apa? Jangan bagi aku duit, jangan ambil duit aku. Saya kata dia bagi aku duit. Dan dia sekarang ni bekerja, dia dapat gaji, dia berdakwah. Dalam dakwah dia tak mau ambil duit, lepas tu dia bekerja. Dia tu ada kerja, ada kemahiran, ada. Macam kita tak ada benda, nega pun tak pandai, tak ada benda. Kita ambil jalan ni je. Jadi nak beritahu, ulama akhirat yang pertama, dia tidak terpedaya dengan dunia. Sifat dia tak terpedaya dengan dunia. Yang kedua, kehidupan dia zuhud. Zuhud ini tak semestinya miskin. Kita faham zuhud ni miskin. Zuhud ini hatinya duduk dengan Allah. Ni hak depan-depan ni, kenderaan rumah ni tak terkesan dengan dia. Duduk rumah kayu pun tak apa, rumah batu pun tak apa, kereta buruk tak apa, kereta mahal pun tak apa. Tapi kalau ada kereta mahal lagi bagus. Itu kurang zuhud namanya. Maknanya dia zuhud dia. Yang ketiga, sifat dia itu tidak banyak bercakap. Kalau bercakap, cakap yang baik-baik. Sifat dia yang tak banyak cakap. Sepanjang saya duduk dengan Syekh Mahmud daripada Kemama, saya ambil dia pergi mari sini untuk kuliah malam waktu, duduk dalam kereta, kalau dia bercakap, cuba yang dia cakap tengah mengajar. Lebih kurang tu je. Dia cakap semuanya ilmu. Tidak mau bercakap yang lain. Apa dia bercakap tu, itu kuliah dia. Duduk dalam kereta pun kuliah je, kerja dia kuliah je. Ngejar ilmu je, tak mau cakap. Nak tanya masalah macam mana Bandar Madinah, kerma banyak mana. Kerma ni banyak ke musim buku bawah. Dia tak mau jawab begitu, dia mau cakap. Dia nak cakap bab ilmu saja. Ini tanda dia. Jadi ulama akhirat dia tak banyak cakap. Kalau dia bercakap ni lebih kepada bercakap tentang agama. Dan yang akan seterusnya banyak menangis. Ulama-ulama akhirat ni banyak menangis. Banyak menangis. Bukan menangis depan orang, menangis belakang orang. Maknanya banyak menangis kepada Allah Ta'ala. Dan di antaranya, dan cukup cinta kepada Nabi, mahabbah, kuat kasih kepada Nabi. Apa-apa sikap Nabi. Ini tanda dia ulama-ulama akhirat. Tapi saya hadir dalam satu kuliah Habib Umar Al-Hafiz, ulama Yaman. Hadir, dia kata kalau kamu nak tahu ulama akhirat, ulama yang membaca kitab Imam Al-Ghazali, ulama yang cinta pada Imam Al-Ghazali. Kalau ulama itu tidak membaca kitab Imam Al-Ghazali dan membenci Imam Al-Ghazali, tanda dia bukan ulama akhirat. Ini saya ambil daripada kata-kata Habib Umar, kata-kata saya. Jadi kita cuba baca. Takut-takut kita termasuk di kalangan orang yang mengikuti ulama akhirat. Maknanya cuba baca supaya rasa moga-moga kita mendapatlah sebahagian daripada doa orang-orang soleh, ataupun kita moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ni kena kasih juga ulama akhirat, supaya kita ni menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi ulama akhirat ni bersungguh-sungguh ia mengeluarkan demikian itu. Dan ulama akhirat dia akan bersungguh-sungguh membicarakan tentang hati. Banyak membicarakan tentang hati, membicarakan tentang akhlak. Bahkan Nabi pun diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Supaya menjadi orang yang baik, berakhlak mulia. Maka dia kata ulama-ulama akhirat mereka akan bersungguh-sungguh membicarakan tentang hati. Dan ulama akhirat ini dia akan memimpin manusia supaya kembali kepada Allah, supaya hati mereka ini dekat dengan Allah, menjaga hati kepada Allah, dan mengarangkan kitab pada bicarakan faedah. Dan ulama-ulama akhirat dia akan bicara mengenai faedahnya kita ini menjadi orang ikhlas, faedah kita menjadi orang yang sabar dan sebagainya. Mencara mengenai hati, tiada lainnya, dia tak banyak. Kalau dia baca bab fiqh sikit-sikit, lepas dia akan karang bahan, supaya menjadi hati yang bersih. Imam Al-Ghazali ini yang mengarang kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin
Dia ini dulu orang yang alim bahagian fiqh. Dia orang yang alim bahagian fiqh. Dan ilmu dia ini disahkan oleh Nabi SAW sendiri, walaupun dia tidak duduk dengan sezaman dengan Nabi. Dia kurun yang ketiga, 300 tahun selepas daripada Nabi. Kurun yang ketiga. Tetapi banyak orang-orang soleh yang zaman itu bermimpi tentang Imam Ghazali bersama dengan Nabi. Sehingga kan hatta awal-awal kitab ni dulu kita ada baca mengenai seorang ulama kata, mana kitab Imam Ghazali, aku nak bakar kitab dia. Lalu orang itu bermimpi dia bersama dengan Nabi dan sebelahnya ada Imam Al-Ghazali, dan Imam Ghazali kata, ya Rasulullah, orang ni tuduh saya macam-macam. Dia kata saya duduk dalam kitab ni bawa hadis macam-macam. Lalu Nabi sebat orang ni. Sebab pukul dia pun terkejut daripada tidur, tengok bilu belakang. Walaupun disebat dalam mimpi oleh Nabi. Dan dia mengatakan lepas pada tu dia tidak akan lagi mencela Imam Al-Ghazali, tidak akan mencela lagi. Dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, hingga kan dikatakan dia mati masih ada bekas hafal kepada mati, bekas kerana dia mencela Al-Imam Ghazali. Tetapi ulama ini bertaubat kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dan Imam Ghazali ini, dia ini masa dia belajar jadi ahli fiqh, dia merasa kekurangan tak ada hatinya. Rasa cinta ke dunia banyak aku ni, mari mikir. Cinta kepada kemasyhuran. Nak kepada masyhur, nak kepada pangkat, nak kepada dunia, nak kepada kemewahan, semua yang rasa nak, dia rasa. Bila dah dapat sanjungan banyak, akhir kali dia rasa lain. Dan dia rasa kekurangan pada diri dia. Dia merasa dia ni tidak khusyuk sembahyang, dan dia ajak orang menjadi baik, tapi rasa hatinya buruk. Dia rasa tak sempurna saja, sehinggalah dia mencari guru. Sehinggalah dia berjumpa dengan guru, dia pun belajar. Akhirnya dia mula mengarang tentang hati. Ajak orang supaya ikhlas, supaya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diakui dia adalah ulama yang soleh, yang dekat dengan Allah. Macam mana contoh dia dekat dengan Allah? Ketika dia nak mati, dia tahu dia nak mati. Maka dia membeli kain kafan. Bila dia beli kain kafan, dia memandikan jenazah dia. Jadi masa hidup dia mandi itu dia niat mandi jenazah. Dia nak mandi, dia niat mandi jenazah. Kemudian dia membungkus tubuh dia. Dia sendiri yang membungkusnya. Apabila sampai pada satu tempat yang dia tidak boleh bungkus, dia tak boleh bungkus pun habis. Lalu dia panggil adik dia, dia beritahu kepada adik dia, tolong sempurnakan kapan ni. Dan dia beritahu, aku sudah mandikan diri dia, kamu hanya perlu mendapat kapankan dan semayang. Jadi bila dikatakan macam tu, adik dia tahu kedudukan dia. Masa dia bungkus tu sudah menghadap arah kiblat dah masa tu. Mana bungkus. Lalu adik dia sempurnakan. Masa adik dia sempurnakan bungkus, dia meninggal dunia. Ini kisah dia, Al-Imam Al-Ghazali, yang saya bacalah dalam buku, mengenai kisah orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia di antara ulama akhirat yang membicarakan tentang hati. Jadi sebab itulah kita maknanya belajar ilmu fiqh, kita nak juga supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok. Maka dia kata, pada bicara faedah tiada lainnya duk karam faedah mengenai hati, dan sebenarnya telah menyebut mereka itu barang yang berkehendak kepadanya. Daripada yang demikian itu, umpama 70 perkara yang kepujian. Jadi ada 70 perkara perkara yang baik, kepujian, perkara yang baik mengenai hati, dan lawannya pula yang kecelakaan dan kejahatannya seumpamanya di sana daripada af'alnya, perbuatannya, dan perjalanannya yang wajib, dan yang mahzurah ni yang dilarang. Dan umpama yang demikian itu pada segala tafsirnya. Jadi ada 70. Boleh jadi 70 tu penyakit, membicarakan tentang hati, mengenai penyakit yang terpuji daripada hati,
seperti sabar, takwa, tawakal dan sebagainya. Dan 70 juga penyakit-penyakit yang keji daripada hati, seperti riya, ujub, takabur, sombong dan sebagainya, dikarang oleh ulama-ulama dengan segala tafsirnya, dengan segala terperincinya oleh ulama-ulama. Dan Imam Al-Ghazali sendiri pun ada mengarang kitab mengenai penyakit hati ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin membicarakan mengenai hati, membicarakan mengenai penyakit-penyakit yang buruk daripada hati dan penyakit-penyakit yang terpuji daripada hati. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang baik hatinya ataupun yang terpelihara daripada hatinya. Moga-moga kita dijumpakan oleh Allah seorang guru ataupun guru yang memimpin kita pada jalan yang baik, memimpin kita pada pembersihan hati kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.